الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berusaha tuan pengurusi dan kuasa masjid dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur pada Allah taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam ini berikan kesempatan untuk kita sama-sama dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita, iaitu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang mana kitab ini dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung pada muka surat 508 dalam bab halal dan haram dalam kehidupan umum muslim, dalam tajuk jualan bertempoh dengan harga yang lebih tinggi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jualan bertempoh dengan harga yang lebih tinggi. Di sini memang bertepatan dengan tempatnya bahawa dibolehkan bagi seorang muslim itu membeli sesuatu barang lalu dibayar harganya dengan tunai. Begitu juga dibolehkan baginya membeli sesuatu barangan dengan bertempoh bayaran harganya dengan kedua belah pihak merelakan jual beli tersebut. Nabi SAW sendiri pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi untuk menyara keluarganya dengan berhutang, dan kerana itulah baginda SAW telah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu. Riwayat Al-Bukhari. Kalau disebut bertempoh ni macam ialah kita membayar, kita beli satu barang
tetapi barang itu dibayar secara bertempoh. Maknanya bukan tunai lah. Biasanya kita beli kalau air mineral ni harga 50 sen, kita terus beli dengan harga 50 sen. Jadi mana itu adalah cara tunai. Kita beli suatu barang dengan cara bayarnya bertempoh. Ada 3 kali bayar, ataupun istilah kita apa dia? CCM, kan? CCM, beli kereta, beli rumah, biasanya ramainya CCM lah, kan, bayaran per month ataupun setiap bulan. Tidak ada orang beli cash. Adalah juga orang beli cash, tapi banyaknya orang beli secara tangguh ataupun secara orang kata bulanan, bayaran bulanan. Tapi bolehkah tidak? Boleh, tapi syaratnya kena akadnya kena jelas. Dia, tuan-tuan, dalam jual beli ini akad tu adalah satu benda yang sangat penting. Menentukan sesuatu jual beli itu tidak terjebak dengan sebarang bentuk penipuan, gharar, iaitu ketidakjelasan, sama-sama itu gharar. Kemudian mengelakkan supaya kita ini tidak terjebak dengan riba. Itu dalam jual beli penting tu akad. Bila sebuah akad ni asasnya apa dia? Persetujuan antara dua pihak, iaitu penjual dan juga pembeli. Contohnya dia beli barang kita jual barang. Dia nak beli barang kita, boleh. Tapi dia kata kalau cash aku tiada, boleh tak kalau aku bayar ujung bulan? Tengok. Boleh tidak boleh tertakluk kepada penjual pula. Kalau kata boleh lah, bolehlah, ambillah barang dulu, ujung bulan bayar. Itu terjadi, itu disebut akad. Kerelaan dua belah pihak, penjual dan juga pembeli. Mana-mana pun itu disebut. Kalau kita buat loan di bank, dia ada juga akad. Yang Islamik ada akad dia, dengan beberapa terma dan syarat. Kita pun baca. Tuan-tuan ingat tak kalau di bank kan dia kata suruh sign setiap helaian agreement lo. Itu di antara bentuk perjanjian. Cuma kita baca tak baca aja, betul kan? Dia suruh sign, okey, sign muka suratnya, bukan sign muka surat, sign. Baca tak baca aja lah. Tapi maknanya bila kita sign itu menunjukkan kita rela. Itu disebutlah antaradhim minkum. Maknanya adanya situ kerelaan, keredoan dua-dua belah pihak, penjual dan juga pembeli. Ini syarat dalam jual beli, supaya tiada orang teranaya. Dalam jual beli ini prinsip Islam, dalam kita berjual beli tiada orang yang teranaya. Maknanya tiada yang terzalim, sama ada penjual ataupun pembeli. Itu hebatnya tuan-tuan Islam. Kadang-kadang orang sekarang ni perjuangkan hak dia sebagai pembeli, tapi dalam masa yang sama hak penjual pun ada. Itu kita kena faham. Hak penjual ada, hak pembeli pun ada. Bila dua-dua hak ni kenapa kena turutilah. Macam mana nak turuti? Di situlah diikat dengan akad, diikat dengan akad. Itu hebatnya jual beli dalam Islam. Bukan istilah bukan main-main lah.
dan tidak sesuka hatinya penjual itu menjual sesuatu barang yang mana terzalimnya si pembeli. Begitu juga pembeli, dalam nak kemahuan dia, jangan sampai si penjual pun teranaya. Kita ni nak minta kurang, kesian bah. Penjual ni orang bilang pun untung pun sikit, kita pula minta kurang lagi, macam-macam minta, sampai sekali dia pun tak ada untung. Itu kan menzalimi kepada orang yang berjual. Orang berjual ni pun dia ada hak dia. Penjual ni tuan-tuan mesti ada untung, kan? Diceritakan dalam hadis Nabi bagaimana Nabi SAW berurus niaga ataupun berjual beli dengan seorang Yahudi. Bagaimana Nabi ini menjual baju besi untuk menyara ahli keluarga Nabi SAW dengan cara berhutang, dengan mencagarkan baju besi Rasulullah. Akhir sekali dijual baju besi Nabi SAW. Apabila si penjual menaikkan harga itu kerana bertempoh, sebagaimana biasa yang diamalkan oleh sesetengah para peniaga yang menjual barang-barang dagangan mereka dengan bayaran ansuran, maka sebahagian fuqaha mengharamkan jenis penjualan seperti ini dengan menganggap bahawa lebihan dalam harga barang itu adalah kerana proses jual beli secara bertempoh, dan itu adalah menyerupai riba. Ini bahaya tuan-tuan. Kena faham sungguh-sungguh ni. Kadang-kadang kita yang menjual, kita meletakkan harga, dua jenis harga. Pertama, harga secara tunai, cash. Satu lagi secara CCM ataupun bertempoh. Ini kena berhati-hati. Itu penting akad ni. Itu sangat penting akad. Kalau tidak diikat dengan akad, harga yang berlainan ini, bila harga bertempoh, dia bertambah harga dia, maka dia boleh jatuh kepada riba. Riba. Dan berhati-hati, kalau riba ni tuan-tuan bukan perkara kecil, ini riba ni perkara besar. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ketujuh menyenaraikan bahawa wa aklir riba, iaitu memakan riba itu dosa besar. Memakan riba itu dosa besar. Suratul Baqarah ayat 100. Allahumma salli ala Muhammad. Tengoklah dalam 156, 157, 158 gitulah ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan saki baki riba. Jikalau kamu beriman kepada Allah, kalau saki baki riba pun disuruh tinggal, apatah lagi kalau riba, lagilah disuruh jauh. Kenapa? Fa illam taf'adu, kata Allah, kamu tak tinggalkan, disuruh tinggal tak mau tinggalkan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, tunggu, maka ada peperangan antara kamu dengan Allah dan Rasul. Wah, berat tu. Maknanya orang yang terjebak dengan riba ni, dia ada peperangan dengan Allah dan Rasul. Dahsyat. Kau makan riba. Apa itu? Mercun ke itu? Mercun ke? Belum habis raya kan? Malam last. Malam terakhir malam ni.
Jadi ada jemputan dia tangan. Okey. Maknanya orang yang memakan riba ni adalah orang yang mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasul. Berat tu tuan-tuan. Kita perasankah selama ni? Ini reality. Kita buat loan peribadi, personal loan. Kita beli kereta kita pinjam di bank mana. Kemudiannya kita beli rumah. Confirm lah kalau beli rumah ni tuan-tuan, ada orang beli cash. Kecuali orang kaya raya. Tapi kebanyakannya bank lah bang kan. Begitulah. Beli apa lagi? Beli apa-apa pun. Pernahkah kita melihat bahawa segala bentuk pinjaman belian kita itu merujuk kepada sistem Islamik ataupun tidak? Sistem Islamik ataupun tidak? Saya merujuk dulu ayat seterusnya. Ini tuan-tuan kalau kita tidak perhatikan satu perkara besar di dalam hal berkaitan dengan riba. Riba, maknanya dalam bank-bank, kita kan bank sekarang, kalau bank Islam tu jangan tanya lah, bank Islam memang tetap sistem Islamik. Tapi bank-bank lain pun kebanyakannya sudah ada yang ambil Islamik, maknanya sudah ada part Islamik. BSN pun sudah ada, BRI Rakyat, apa lagi, Hong Leong Bank pun ada, Hong Leong Bank Islamik, CIMB Islamik ada sebenarnya. Kalau ambil, alhamdulillah, selamat kita daripada riba. Tapi kalau kita ambil, kalau terambil tak tahu tu belakang kira. Maknanya benda yang kita sudah tahu, konvensional ini adalah riba. Tapi kita tetap ambil juga. Allah dalam ayat 150 dalam surah Ali Imran. Kita tengok jap. Bab perkara ni tu perkara besar ni, bukan perkara main-main ni. Saya tak jumpa ayat. Tapi dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan wadaru ma baqiya minar riba, yang kita disuruh untuk menjauhkan ataupun meninggalkan sakit-baki riba. Orang yang tetap mengambil riba ini, dia telah mengadakan peperangan dengan Allah dan Rasul. Maknanya hidupnya tak berkat. Hidupnya tak berkat. Ada kereta, tapi kereta buat konvensional, loan konvensional. Ada rumah konvensional, loan konvensional. Tentu kita akan berhujah, alah sama saja begitu, dia bilang. Sama saja, yang konvensional kah, yang Islamik kah, sama sahaja. Mana orang jenis ini tidak melihat riba itu dosa besar. Dalam Quran sebut faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini adalah ahli neraka, kekal dalamnya. Dahsyat, tuan-tuan. Sudah tahu haramnya riba, tak boleh riba, buat juga. Sudah tahu, tapi tetap juga membuat berkaitan dengan riba.
Allahumma salli ala sayyidina. Itu perkara-perkara besar. Nah. Rasanya sebelum ini pun kita pernah sentuh berkaitan dengan riba. Muka surat 502. Boleh tunjuk situlah, boleh tengok di situ berkaitan dengan pemakan riba dan juga keraninya. Namun sebahagian jumhur ulama pula membolehkan jual beli seperti itu kerana berpegang kepada hukum asal jual beli itu adalah dibolehkan dan tidak ada nas yang mengharamkannya, dan ianya tidaklah menyerupai riba dalam semua bentuknya, kerana si penjual boleh melebihkan harga barang-barangnya berdasarkan harga yang dipandangnya perlu, selagi mana harga barang itu tidak sampai kepada batasan penekanan yang keterlaluan ataupun wujudnya penganiayaan, maka jelaslah hukumnya adalah haram bagi tindakan tersebut. Tadi dia kata, bila harga secara tangguh, harganya lain berbanding dengan harga tunai, jadi setengah fuqaha kata tak boleh, sebab ianya menyerupai riba. Namun jumhur ulama, bila jumhur ulama mengatakan, secara ramainya ulama mengatakan jumhurnya boleh, dengan syarat janganlah melampau-lampau letak tu harga. Kalau harga cash contohnya RM10 harga barang tu, kalau harga bertangguh dia pergi bantai sampai RM100, dia bilang, daripada RM10 tu kepada RM100, itu untung berapa itu? 900% tu kan? Begitu. Atau melampau-lampau lah tu. Jangan. Boleh tangguh tu boleh. Okey, oleh kerana pengurusan kau lambat begini apa? Okey, ni begini harga dia bagi yang tak tunai. Mana bertangguh. Boleh tak? Jumhur ulama kata boleh. Meriah malam ni. Imam Asy-Syaukani berkata, telah berkata para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi, juga Zaid bin Ali iaitu Zaidiyah, dan Al-Mu'ayyid billah serta jumhur umumnya, dibolehkan jual beli yang bertempoh seperti itu disebabkan oleh keumuman dalil-dalil yang ada mengharuskannya. Dan itulah pendapat yang zahir dari hukum ini. Itu adalah disebut, ini boleh lihat dalam kitab Nailul Awtar. Imam Syaukani pun menyebut dalam hal ini. Jadi boleh. Maknanya jual secara bertangguh itu boleh. Tapi dengan syarat janganlah melampau-lampau. Kalau harga cash tu RM20, mungkin harga bertangguh RM30. Begitulah kan. Hendaklah keterlaluan sangat. Ni harga cash RM20, sekali harga CCM tu dia hitung-hitung balik mau RM120. Itu tak boleh. Seterusnya, jual beli secara salam. Di samping itu, Islam mengharuskan seseorang Muslim menyerahkan kadar bayaran yang tertentu dari harga suatu barang secara tunai dengan syarat barang itu akan diserahkan selepas berakhirnya tempoh yang tertentu. Cara jual beli seperti ini dikenali dalam fiqh Islam dengan akad salam. Tadi kau dapat barang dulu, kemudian bayar secara tangguh. Ini kau bayar dulu bagi komplit, baru dibagi barang. Ini disebut secara salam. Cara jual beli salam ini sudah lama diamalkan di kota Madinah. Tetapi Nabi SAW telah mengharmonikan lagi di dalamnya beberapa pindaan dan syarat-syaratnya supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam syariat ini dalam urusan muamalahnya.
Benda ni orang kata memang berlaku di kalangan penduduk Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi SAW tiba ke kota Madinah, Baginda SAW mendapati masyarakat di kota Madinah kebiasaannya meminjamkan wang mereka untuk mendapatkan gantian dengan hasil-hasil buah-buahan dalam masa setahun atau kadang-kadang hingga 2 tahun. Tegasnya, ambil wangnya sekarang dan berjanji akan menyerahkan hasil dalam masa setahun atau 2 tahun kemudian. Dia ada pohon kurma lah contohnya, kebun kurma. Dia perlukan duit, tapi kurma ni belum berbuah lagi. Berbuah sudah, masih lagi dapat bunga-bunga dia apakah, tapi tak berhasil lagi. Dia perlukan duit, maka si pembeli itu dia minta, kau bayar dululah. Nanti kalau kurma ni apa semua, kau ambil lah. Pajak kah istilah kita? Tapi kalau pajak ni, tunggu dia buat apa semua baru kata bagi apa? Bayar, dapat. Ni kan? Atau 1 tahun. Booking begitu kan? Tapi dia sudah bagi duit kan? Dia sudah bagi duit sudah. Begitu. Sebab tukang kebun ni dia perlukan duit. Okey. Bagilah. Kan, kalau booking tu adalah harga dia tu kan. Berapa persen ke apa kan? Lebih kurang gitulah. Nanti dia kata bila ada berhasil apa semua, kau ambil lah. Cuma di sini masih tak jelas. Masih tak jelas. Ini yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Nabi bila sampai, ini keadaannya. Jadi Nabi cuba harmonikan. Sebab bayangkan abang kan, kalau dia kata, okey, aku bagilah, dia kata, kebunku ni dengan harga 2,000. Kau bayar aku 2,000. Tunggu berbuah nanti, okey, kau ambillah semua. Tapi kita tak tahu akan datang. Peributkah, apakah, bencana apakah, habis. Kesian yang pembeli tadi ni. Aku sudah bagi duit. Jadi keadaan ini Nabi cuba harmonikan. Nabi SAW bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang meminjamkan, iaitu membayar harga sesuatu dengan tunai, maka hendaklah dia meminjamkan pada suatu timbangan yang tertentu dan timbangan yang tertentu kepada suatu masa yang tertentu. Riwayat jamaah. Maknanya tahu apa dia? Bila kau sudah okey, bila kau sudah katakan okey, aku ada kebun begini dengan harga 20,000, contoh 20,000 kan, 20,000, okey. Tapi bukan setakat itu. Dia kena tentukan lagi dengan sukatannya berapa. Mungkin dia boleh anggarkan. Kalau sekarang kan moden, 1 ekar sudah boleh anggarkan. Contoh kalau kelapa sawit, berapa tan sudah boleh. Pada biasanya sudah boleh anggarkan. Pada timbangan tertentu, pada tempoh tertentu, bagi detail lagi. Mana dia ada agreement tu, akad tu di situ, terikat di situ. Tapi dia sudah dapat. Tapi dia terikat dengan tertentu. Mungkin ada terma-terma syarat yang lain. Contohnya, kalau contohnya ada ribut taupan apakah semua, nak selesai macam mana? Supaya si pembeli itu tidaklah terana. Dengan adanya ketetapan dalam suatu timbangan atau syarat di dalam timbangan dan tempoh penyerahan barang, maka terjadilah pertelingkahan kerana wujudnya gharar atau unsur-unsur kekeliruan. Tengoklah, bila dia sebut je begitu, tapi takut benda tu kita tak tahu apa akan terjadi masa akan datang ni, kita pun tak tahu kan. Dilanda ribut ke apakah. Jadi itu sebut gharar, mana ketidakpastian.
Oleh itu penduduk Madinah sering meminjamkan wang untuk menggantikan wang itu dengan hasil pokok kurma yang tertentu. Lalu Nabi SAW melarang mereka berbuat demikian kerana dikhawatiri pokok kurma yang ditempa itu ditimpa penyakit atau berlaku bencana alam sehingga pokok itu tidak berbuah dan merugikan orang yang menempahnya. Ada tadi lah kita sebut. Mana kita sebut, okey, ini kebun ada 20 apa, dia bagi harga 20,000. Maka dia bagilah kebun tu. Nanti tunggu buah, kau ambil lah. Itu pun tak berapa jelas lagi. Tapi itulah yang dibuat oleh penduduk Madinah. Maka Nabi pun tak mau. Jenis begitu tak mau. Cara yang paling selamat dalam muamalah ini ialah tidak disyaratkan hasil pokok tertentu atau hasil gandum tertentu. Sebaliknya, disyaratkan membayarnya mengikut kadar hasil timbangan yang diperolehi. Ini ngam. Walaupun contohnya dia bagi sudah duit, tetapi dia kata ini adalah tertakluk dengan hasil. Contohnya kalau kau bagi pinjam aku 20,000, hasil yang dikutip ni apa semua lebih daripada 20,000, maka 20,000 bagi dengan kau balik. Dengan nilaian tu, bukan bagi balik kan, tapi dengan nilaian tu. Ada pun lebih daripada yang tu, mungkin si pembeli top up lagi, tambah lagi. Yang mana-mana lebih dia. Begitu. Jadi, contohnya kalau tak ada hasil, walau dia sudah bagi, kita boleh pulangkan balik dia. Balik apa yang kita dapat tadi tu. Jadi, si penjual tidaklah teranaya. Sebab ada jaminan begitu. Tegasnya apabila terdapat paksaan atau unsur-unsur eksploitasi, iaitu mengambil kesempatan di antara tuan pokok atau tuan tanah sehingga memaksanya menerima akad itu, maka perbuatan itu adalah haram. Ini pun apapun dia melalui, orang istilah sekarang apa dia? Agreement lah. Kan? Melalui agreement. Semuanya ada hitam putih. Bukan main serah begitu sahaja. Semuanya ada hitam putih. Jadi inilah yang menyelamatkan ataupun tidak ada pihak-pihak yang teranaya di dalam hal jual beli. Jadi alhamdulillah selesai. Dua perkara yang kita sentuh pada malam ini, iaitu jualan bertempoh dengan harga yang lebih tinggi dibolehkan. Jumhur ulama boleh, tapi dengan syarat tidaklah melampau-lampau harga tu. Maknanya cukup ataupun memadai dengan istilah dia apa, harga semasa lah, sesuai dengan harga semasa. Jual beli secara salam pun boleh. Maknanya bila ada barang tu baru dibagi didapat ataupun sebaliknya. Jadi boleh. Itu pun dibolehkan juga, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Next, insya-Allah kerjasama dalam usaha dan juga modal. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Jualan air dari khusus bersih. Okey. Kita tak tahu berapa tahun kontrak. Ada tu tetap dia sambung. Jika nak review pun tak boleh nak review. Artinya tetap ada murah. Macam mana tu? Kita review dengan review. Maknanya jual beli air terikat dengan kontrak. Itulah yang pentingnya bertempoh lah. Beratus tahun. Macam juga kita tengok sekarang ni, kalau kata ada orang nak jual tanah, maka jual tanah tu ada tempoh dia kan. Bukan jual tanah tu sendiri. Contohnya tempoh 999 tahun. Ada 999 tahun ada. Kemudian ada pula tempohnya 99 tahun. Itu ada, tetap ada tempoh dia.
Dalam begitu juga perjanjian mesti ada tempoh dia. Kalau kata memang bersetuju sedari awal tiada tempoh, orang bilang unlimited, itulah perjanjiannya. Tertaluk kepada perjanjian, melainkan perjanjian itu diperbaharui, kontrak itu diperbaharui. Kalau diperbaharui, mana dia? Kalau tak diperbaharui, dia ikut kontrak semasa lah. Tak ada masalah sebab sudah dipersetujui. Kecuali benda tu nak diperbaharui semula dengan cara-cara tertentu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hanya sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah surat An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.